أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. Sidang penonton yang dikasihi sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan nikmat daripada Allah kepada kita semua. Malam ni kita dapat bersama lagi dalam ruangan tafsir Al-Quran Suratul Kahfi. InsyaAllah malam ni kita masuk pada ayat yang ke-79. Ayat 79 adalah berkenaan dengan cerita takwilan ataupun pengertian-pengertian kepada segala perbuatan yang dibuat oleh hamba Allah yang saleh Khidir alaihi salam semasa baginda berada bersama dengan Nabi Allah Musa alaihi salam pada 3 peristiwa besar yang telah pun kita baca, iaitu yang pertama peristiwa tebuk kapal, yang keduanya adalah peristiwa bunuh anak yang tidak berdosa, dan yang ketiganya adalah membetulkan dinding yang dikira sebagai untuk mengambil upah sebagai tamu pada anggapan Nabi Allah Musa alaihi salam. Apakah takwilan-takwilan kepada peristiwa-peristiwa yang berlaku ini? Sama-samalah kita ikuti pada ayat yang ke-79 dari Suratul Kahfi insya-Allah taala. Sahabat sekalian, qauluhu taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Amma as-safinatu fakanat limasakin يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. Adapun perahu itu adalah dipunyai oleh orang-orang miskin yang bekerja di laut. Oleh itu aku bocorkan dengan tujuan nak mencacatkannya, kerana di belakangnya mereka nanti ada seorang raja yang merampas tiap-tiap sebuah perahu yang tidak cacat. Baik kawan-kawan yang dikasihi sekalian, ada pun kisah kenapa perahu itu ditebuk, ya. Bila dia naik kapal ni akhirnya Khidir telah menebuk kapal ini. Jadi Nabi Musa tegurlah, kenapa kamu tebuk kapal ini? Kamu telah buat satu perbuatan yang besar pada anggapan Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Maka Khidir pun cerita, ammas safinah, adapun perahu itu, yakni safinah artinya kapal-kapal yang kita naiki. Adapun kapal yang aku naiki itu, aku tebuk kapal itu, tujuanku adalah untuk mencacatkan kapal tersebut. Kenapa? Dia kapal ni adalah dimiliki oleh orang-orang duafa di kalangan anak-anak yatim, yang bagi mereka tidak ada dah harta yang lain, itu sahaja yang mereka ada. Di sini kawan-kawan sekalian kita boleh belajar beberapa perkara, ya. Ammas safinatu fakanat limasakin. Dia adalah milik orang-orang miskin. Kata ulama, milik orang-orang yang lemah di kalangan anak-anak yatim, yang tidak ada pada mereka selain daripada harta itu, dan mereka tidak ada upaya untuk melawan akan kezaliman perampas-perampas yang akan merampas kapal-kapal yang baik-baik. Semua kapal yang baik-baik itu akan dirampas. Maka kapal yang baik ini dicacatkan oleh Khidir dengan tujuan untuk menyelamatkan kapal ini daripada dirampas oleh penguasa yang zalim
yang akan merampas kapal-kapal baik-baik dan tidak merampas kapal-kapal yang tidak baik. Rampas dengan cara yang zalim. Jadi kata Khidir, aku tebuk kapal ni tujuannya supaya kapal ini tidak dirampas. Jadi aku buat perbuatan ini adalah kerana memelihara kepada akhaffud dararaini, mana yang lebih ringan dari segi mudaratnya kepada kita sekalian. Jadi kalau aku tak tebuk kapal ini akan kalau aku tak tebuk kapal ini akan dirampas oleh orang lain. Bila aku tebuk kapal, tidak ada orang yang merampasnya, menyebabkan orang lain boleh buat kerja. Jadi kapal ini aku tebuk dia kerana akhaffud dararain, memelihara kepada mana yang kurang mudaratnya. Jadi tuan-tuan, kita belajar di sini beberapa perkara. Pertama sekali, kalaulah diberi pilihan kepada kita semua, ini darurat, ini pun darurat. Ini ada merosakkan, tapi ini juga merosakkan. Kita kena pilih mana yang paling kurang kerosakannya. Kita nak menyelamatkan benda. Kalau Khidir tidak cacatkan kapal, kapal akan hilang. Kalau Khidir cacatkan kapal, kapal tidak hilang. Bila raja yang zalim sudah pergi, kapal ini boleh ditampung kembali supaya si miskin ini boleh buat kerja mengambil tambang. Jadi dia kata, aku buat di sini bukannya buat dosa. Fa ana lam a'mal su'an. Aku tidak buat benda salah. Tapi wa innamartakabtu akhaffad dararaini lidaf'i a'zamihima. Sebenarnya aku buat ini untuk aku memelihara kepada mana yang paling kurang dari segi mudaratnya untuk mempertahankan perkara yang lebih besar. Itu satu perkara. Yang kedua, jadi kita tengok mana yang paling kurang mudaratnya. Yang kedua, sahabat sekalian, dia sebut di sini, ammas safinatu fakanat limasakin. Adapun perahu ini dia menjadi milik orang miskin. Amma safinatu fakanat limasakin. Kapal ini milik orang miskin. Berarti di sini orang miskin mempunyai harta berbanding dengan orang fakir. Orang yang fakir tidak ada harta. Orang yang miskin ada harta. Boleh jadi harta mereka sekadar untuk mencukupkan mereka nak makan. Katakanlah sehari dia nak RM10, dia dapatlah RM10 sehari, maka dia miskin, dia ada harta. Si fakir ni pula dia nak RM10, dia dapat RM5, dia pun tidak ada harta, maka tu namanya si fakir. Yang Nabi kita berdoa untuk hidup bersama si miskin ini kerana si miskin tidak semudarat si kafir, si fakir. Si fakir ni tuan-tuan tidak ada apa, sifrul yadain, tangan dia kosong, tidak ada harta. Adapun si miskin, dia ada harta, cuma boleh jadi tak cukup makan dan sebagainya. Jadi pertama, orang miskin ada harta. Jadi ammas safinatu fakanat limasakin. Jadi dalilnya orang miskin ini dia ada harta. Kemudian yang ketiga, ya'maluna fil bahri. Walaupun kita miskin, kita kena buat kerja. Tengok dalam kisah ini, orang miskin di zaman Khidir alaihi salam dengan Nabi Allah Musa ini, dia ada kapal. Apa kapal dia? Ya'maluna fil bahri. Ya'maluna fil bahri, dia buat kerja di lautan, ambil upah tambah orang. Jadi kita jangan biarkan kita miskin, kita kena berusaha tuan-tuan sekalian. Kita kena usaha setiap hari untuk menjadi orang yang senang. Islam ni satu agama yang menggalakkan kita pengikutnya supaya menjadi kaya. Islam menggalakkan kita menjadi kaya. Mana dalil Islam galak jadi kaya? Sebab Islam ada satu rukun, itu rukun kena keluarkan zakat. Bila ada harta, kita kena keluarkan zakat. Jadi bila kita berniaga sehingga biarlah sampai ke tahap kita boleh keluarkan zakat. Kita bekerja, kumpul duit, biar boleh keluarkan zakat. Sebab zakat daripada si kaya boleh membantu orang-orang yang miskin. Islam satu agama yang menuntut kita menjadi kaya.
Bekerjalah kita. I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Bekerjalah kamu sebab tiap-tiap daripada kalangan kamu dipermudahkan oleh Allah untuk apa Tuhan buat kerja dia. Dia kerjalah. Kerja cari duit, boleh duit kita kaya, kaya kita keluarkan zakat. Zakat khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Kita ambil daripada orang yang kaya ini akan harta, kemudian kita bantu golongan yang miskin, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Kita ambil yang duit orang kaya bagi pada si miskin. Cuba tuan-tuan bayangkan, kalaulah semua orang kaya keluarkan zakat, Masya Allah, tidak ada orang miskin di kampung-kampung halaman. Zaman Umar bin Abdul Aziz pemerintah kerajaan Bani Umayyah, walaupun dia merintah hanya sekadar 2 tahun 6 bulan sahaja, tetapi sebab dia pandai menguruskan harta awam, dia pandai galakkan rakyat keluarkan zakatnya, dia pandai gunakan duit baitul malnya, akhirnya dalam masa 2 tahun 6 bulan tidak ada rakyat dalam kerajaan Umar bin Abdul Aziz yang sanggup menerima bantuan kerajaan, sebab semuanya dibelanjakan, diberikan, dibawanya duit baitul mal, diagih-agihkan, diberikan kepada rakyat yang miskin. Jadi apalah salah sebuah kerajaan yang ada duit membahagi-bahagikan bantuan kepada rakyatnya yang miskin, seperti yang dibuat waktu musim PKP baru ni, bagi bantuan kepada orang-orang yang memerlukan ataupun golongan yang terkesan dengan COVID-19. Tidak salah, boleh ambil duit kerajaan, bantu rakyat kita yang miskin, tidak menjadi masalah. Masalahnya si kaya pun berdengki dengan si miskin. Kadang-kadang kita berdengki, oh kenapa dia boleh, aku tak boleh. Tuan-tuan, duit 800 ke 1,600 yang diperolehi oleh golongan yang kurang bernasib baik dengan kita, nak banding dengan apa yang kita ada, jauh lebih baik apa yang kita ada daripada yang mereka ada. Bersyukurlah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada di kampung-kampung ni kawan-kawan, bila orang bagi beras kepada miskin, dia kata dia nak beras juga, sebab beras ni milik orang ramai. Yalah, kamu dah kaya, tahu tak beras tu untuk orang yang betul-betul memerlukan. Kita tuan-tuan, ada kita duit ada dah, makan tak talak, gapo tak talak, berilah kok orang. Cukup makan hak mana ada gak. Bersyukur kita pada Allah Taala. Bekerjalah kita. Fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Sebab akan mari depan mereka ni seorang raja yang zalim akan merapah kapal. Jadi tuan-tuan semua, perbuatan orang zalim ni dia merapah orang dengan tidak ada keizinan. Orang panggil zalim. Zalim ni ialah kita wad'u syai'i fi ghairi mawdi'ihi. Kita letak sesuatu bukan pada tempatnya. Maka kita ni kawan-kawan orang yang zalim. Kalau kita ada kuasa, jangan kita buat zalim. Tak boleh. Duk di pejabat jadi bos, anak buah kita 10, 20, 30 orang. Tak boleh pilih kasih, tak boleh apa. Kita kena berlaku sama rata. Sebab tu pembesar-pembesar ni kawan-kawan kena ingat, walaupun mereka ni sedap di atas dunia, walaupun dia ni sedap atas dunia tuan-tuan semua, tapi dia kena ingat segala ketidakadilan, segala kezaliman yang mereka buat akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Ingat baik-baik akan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu satu kegelapan pada hari kiamat. Kita kena berlaku keadilan sama rata di antara orang yang berada di bawah kita. Pilih kasih tak boleh. Sayang pada anak buah sana, benci pada sana. Yang ni kerja malah diberi berkahnya banyak, naik pangkatnya pula ada. Yang ni kerjanya rajin tapi tak pandai bodek, kita kuranglah peluang naik pangkat dan sebagainya. Ini bukannya cara kita bekerja dalam keadilan. Bukan. Adil ni tuan-tuan kita bagi pada orang ikut hak-hak yang Tuhan kehendaki. Baik. Jangan kita menjadi orang yang zalim seperti mana perampas-perampas kepada kapal milik orang miskin. Biasalah sahabat sekalian fenomena dunia, al-qawiyyu ya'kulu dhaif. Orang yang kuat akan makan orang yang lemah. Mana-mana orang yang kuat dia tak boleh makan orang yang lemah. Tapi dunia kita ni orang yang kaya akan menganiaya orang-orang yang miskin. Sambung satu. Yang kedua, wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra. Adapun pemuda itu, kedua ibu bapanya adalah orang-orang yang beriman,
maka kami bimbang bahawa ia akan mendesak mereka melakukan perbuatan yang zalim dan juga kufur. فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا. Oleh itu kami ingin dan berharap supaya Tuhan mereka gantikan bagi mereka anak yang lebih baik daripadanya tentang kebersihan jiwa dan lebih mesra kasih sayangnya. Baik kawan-kawan sekalian. Wa ammal ghulamu, adapun budak, kan, bila dia berjalan di tepi pantai, dia jumpa budak keduk tengah main, kelompok kanak-kanak bermain, maka dia pun pegang, dia pulah kepala budak ni ataupun dia hatuk kepala budak ni dinding, maka matilah budak ni. Apa maksudnya? Wa ammal ghulam, adapun anak kecil yang aku bunuh itu ghulam, budak di bawah umur 12 tahun. Ada ulama kata nama budak ni ialah Syam'un. Ada kata namanya Haisur, ada kata namanya Haisun. Tu kata ulama lah. Fa innahu kana kafiran. Dia ni seorang yang tidak beriman pada Allah Azza wa Jalla. Wa qad ittala'ani Allahu ala mustaqbalihi. Maka Tuhan tunjukkan kepada aku masa depan anak-anak ini. Wa kana abawahu mu'minaini, kedua ayahnya adalah beriman pada Allah. Fa khashina idza sara kabiran ay yahmilahuma hubbahu ala mutaba'atihi fil kufri wal wuqu'i fil zulmi wal isyani wal munkarat. Maka aku bimbang kalaulah dia, bila dia sudah menjadi besar, ayahnya sudah menjadi tua, kerana kasihnya kepada anaknya, maka ia turut menjadi kafir dan dia akan terjatuh ke dalam lembah kezaliman dan buat maksiat. Kerana tuan-tuan harus ingat bahawa hubbul waladi gharizatun, kerana kasih kepada anak ini adalah satu perkara semula jadi. Setiap daripada kita ni tuan-tuan, kita kasih kepada semua anak-anak kita. Wayak jangan mulut wayak amat tak saya kerana amat dak. Auladuna akbaduna. Kata orang Arab, auladuna akbaduna. Anak-anak kita adalah jantung hati kita. Bila mana angin bertiup, angin bertiup kena kepada mana-mana anak kita, mesti kita akan terasa. Sebab tu dia mau tengok ada anak nakal masuk dalam lokap polis, mak bapak sanggup habiskan duit pergi jamin anak dia, pergi gerai tanah di balai polis nak jamin anak dia. Sebab apa tuan-tuan? Sebab anak-anak. Jadi Khidir berkata, aku bimbang kalau mereka ni apabila Tuhan tunjuk kepada aku masa depan budak ini, jadi aku takut mak ayah dia akan terpengaruh dengan budak ini. Akhirnya mak ayah akan bertukar agama menjadi tidak beriman pada Allah Ta'ala. Wa hadha min qabili saddi dhara'i wa fathiha. Ini yang panggil kaedahnya tutup lubang, saddu zari'ah. Nah, fa inna kullama kana wasilatun ilal maslahah fahuwa maslahatun. Karena setiap benda yang menjadi jalan kepada matlamat itu, maka kita itulah maslahatnya, kita kena tutup. Jadi dia kata bimbang di hari tua nanti ayah ni akan ikut agama anak dia, maka aku bunuh dia sebab Tuhan telah tunjuk kepada aku. Qala Qatadatu qad fariha bihi abawahu hina wulida wa hazina alaihi hina qutila walau baqiya lakana fihima halakuhuma falyarda mru'un biqada'illah fa inna qada' Allahi lil mu'mini fima yakrahu khairul lahu min qada'ihi fima yuhibbu. Baik. Kata seorang sahabat Nabi namanya Abu Qatadah, qad fariha bihi abawahu hina wulida. Di saat ia dilahirkan ke alam dunia, mak ayah dia gembira kerana boleh seorang anak. Dan keduanya adalah sedih. Wa hazina alaihi hina qutila. Dan kedua orang tuanya sedih di saat ia dibunuh. Walau baqiya lakana fihi halakuhuma. Kalau kita biarkan anak ini hidup, dia menjadi faktor kemusnahan kepada kedua orang tuanya itu. Oleh yang demikian, falyardam ru'un biqada'illah, hendaklah seseorang itu redha dengan segala ketentuan Allah. Tiap-tiap kita ni tuan-tuan, benda hak berlaku kita kena redha.
Fa inna qada Allahi lil mu'min, kerana ketentuan Allah bagi orang yang beriman itu, walaupun pada benda yang dia tidak suka, khairul lahu min qada'ihi fima yuhibbu, lebih baik baginya pada perkara yang ia suka. Ketentuan Allah Ta'ala ni bagi orang yang beriman, walaupun benda tu benda kita tak suka, ianya lebih baik daripada benda yang kita suka. Tuan-tuan dikasihi sekalian, segala ketentuan Allah pada kita semuanya baik-baik belaka. Tuhan ni tak buat benda yang tak molek. Dia buat kita ni molek-molek belaka. Kerana itulah para cendekiawan berkata, wa aqdarullahi mubattanatan birrahmat. Dikata ketentuan Allah Ta'ala itu tersirat padanya sejuta rahmat. Setiap benda yang berlaku kepada kita ada sejuta satu rahmat. COVID-19 yang belum tamat lagi gelombangnya sampai hari ini, ujung COVID-19, coronavirus. Antara hikmat coronavirus, walaupun kita tak suka, kita kena kurung dalam rumah kita oleh kerajaan, tak boleh nak kerja, nak bergerak, nak melancong, nak jalan, bla bla bla, semua tak boleh kita nak buat. Banyak mana hikmat. Banyak mana bapak-bapak naik pangkat menjadi imam. Bekas setakat menjadi imam, menjadi khatib. Hari raya baca khutbah. Pergi tukar, masuk ala Facebook, baca khutbah. Boleh tengoklah ayah tak pandai pun dia jadi tu email dan sebagainya. Ambo secara peribadi bila mari COVID-19, bila mari COVID-19, ambo nak latih anak-anak ambo jadi tu email. Mana buku? Ambo latih anak-anak ambo jadi tu email. Dia ambo suruh dia ngapa wirid lepas maya. Maka sepanjang COVID-19, ambo waktu bik buku ni seputih. Ambo tunjuk sama buku ni, waktu bik buku ni seputih. Buku ni buku yang ringkas untuk pedoman. Ambo letak wirid lepas maya sikit, ambo letak koleksi doa. Ambo tengok orang COVID-19 ni kan dia puas tidur tengah hari, malam kali dia bangun tahajud. Kita pun letaklah buku doa keampunan lah, doa qiyamul lail, doa solat witir, selawat ke Nabi, doa sekitar subuh, zikir pagi petang, zikir lebih baik daripada pagi dan malam, doa buka puasa buat ni yang letak, doa untuk anak-anak kita, doa untuk mak ayah kita. Pasal apa? Ini hikmah yang berlaku di sebalik peristiwa. Jadi orang kata setiap benda yang berlaku ini mesti ada hikmah. Walaupun kita tak suka. Ambo suka benar kalau boleh pergi makan sup Malaysia. Tapi nak pergi tak boleh. Pergi Malaysia lah ni boleh pergi tu pergi Malaysia. 2 minggu kuarantin. Balik Malaysia 2 minggu kuarantin. Lepas pula ada kena corona. Letih pula kita. Nah sebuah cerita. Walaupun qada Allah Ta'ala itu benda kita tak suka. Tapi hikmat di sebaliknya terlalu banyak. Itu yang saya cerita. Tua-tua cerita. Banyak lagi. Adalah juga kadang-kadang berlaku sisi rumah tangga. Ada kes coronavirus di sisi rumah tangga. Tok laki nak pergi derak tak boleh duduk di rumah. Habis bini kerak bawai pun dia tegur, bini sia selima pun dia tegur. Pasal apa? Tak ada kerja. Tu bahagia. Tapi ada hikmat juga. Tok laki kena pandai duduk di rumah membantu isteri dan sebagainya. Dalam satu hadis Nabi kata, la yaqdillahu li mu'minin qada'an illa kana khairan lahu. Tidak ada satu ketentuan Allah bagi orang yang beriman kecuali kana khairan lahu, semuanya baik untuk dia. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu benci suatu perkara tapi ianya amat baik untuk kamu. Baik, sambung lagi. فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا. Khidir berkata, bila dibunuh budak ni, maka kami inginkan Allah Ta'ala rezekikan kepada ayahnya seorang anak yang lebih baik daripada yang dibunuh tadi. Anak yang mutadayyinan, anak yang beragama, anak yang salahan, yang bagus, anak yang taharatan minaz zunub, anak yang suci daripada dosa-dosa.
Ini anak yang dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan semua, Khidir kata, aku bunuh dia ni, aku harap Tuhan ganti kepada dia seorang anak yang lebih baik daripada yang sudah pergi. Tuan-tuan semua, anaklah yang akan mendoakan kebajikan kepada kita sekalian. Anak-anak kita ni aset akhirat kita. Ingat tuan-tuan, anak-anak kita adalah aset akhirat kita. Kena banyak berdoa pada Tuhan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami, ya Allah. Ya, kurnia apa dia? Anak-anak dan pasangan kami yang sejuk mata memandang. Kita berdoa sama-sama kepada Allah Ta'ala untuk anak-anak kita. Antaranya, amat terima satu doa dari satu orang alim. Dia doa lagu ni ke anak dia. Dia pesankan bahawa Ustaz Syuaibun, doalah kau Tuhan untuk anak-anak, jangan tinggal hak ni. Allahumma barik li fi auladi. Ya Allah, ya Tuhanku, berkatilah untukku pada anak-anakku. Wansurhum, kau tolonglah anak-anakku. Warzuqni birrahum, rezekikanlah kepadaku, ya Allah, kebaikan anak-anakku. Waj'alhum qurrata a'yunin liwalidihim. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah anak-anakku, ya Allah, penyejuk kepada mata hati kedua orang tuanya. Allahumma faqihhum fid din. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah anak-anakku faham dalam agama. Wa'allimhumut ta'wil, ajarkanlah anak-anakku ilmu ta'wil, ya Allah. Wahdihim ila sawa'is sabil, hidayahkanlah anak-anakku, ya Allah, ke jalanmu yang lurus. Allahumma ambithum nabatan hasana. Ya Allah, ya Tuhanku, besarkanlah anak-anakku, ya Allah, dalam suasana yang baik. Allahumma ij'alhum hadina muhtadin waj'alhum minal ulama'il 'amilin wa ibadikas salihin. Allahumma arda 'alaihim. Ya Allah, redalah anak-anakku, taufikkanlah anak-anakku, ya Allah, untuk mentaatimu dan keredaanmu, ya Allah. Ajarkanlah kepada anak-anakku, ya Allah, ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan mereka. Ya Allah, permudahkanlah segala urusan anak-anakku, ya Allah. Baikikanlah keadaan hidup anak-anakku, ya Allah, pekerjaan mereka dan niat mereka. Ya Allah, ya Tuhanku, besarkanlah anak-anakku dengan kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Dan banyak lagi doa-doa yang kita tulis dalam buku ni sebagai pedoman lah pada tuan-tuan sekalian, untuk kita beramal, berdoa untuk anak-anak kita. Fa'aradna ayyubdillahuma khairan minhu zakatan wa aqraba ruhma. Nanti buku ni siap saya paparkan ke tuan-tuan sekalian. Saya cetak buku ni comel sikit. Boleh tuan-tuan beli buku ni, bagi hadiah kepada anak-anak tuan-tuan. Tuan-tuan boleh bagi anak-anak tuan-tuan berdoa kepada Allah untuk kehidupan tuan-tuan selepas daripada kematian tuan-tuan. Tuan-tuan sekalian, kita kena ingat bahawa anak kita lah akan mendoakan kebajikan dan keselesaan hidup kita selepas daripada ketiadaan kita nanti. Maka meletak sini, tengok ulama-ulama doa. Letak apa dia tuan-tuan sekalian? Doa untuk ibu bapa kita yang sudah kembali ke alam baqa. Kita minta anak-anak kita ni berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kehidupan kita selepas kita tiada di atas dunia ini. Baik. Bukan nak ngepin nega pun tuan-tuan semua. Saya buat ni untuk anak-anak saya, tapi saya cetak banyak sikit. Dan benda ni murah ya, saya bagi murah-murah, tidak mahal pun, untuk ambil sedikit modal kepada cetakan saja. Dia benda-benda gini kita bagi percuma, tak ada harga. Dia kena ada harga sikit, barulah orang ni jaga benda tu. فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً من ربك
Wa ma fa'altu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Adapun tembok itu pula adalah ia dipunyai oleh dua orang anak yatim di bandar itu, dan di bawahnya ada harta terpendam kepunyaan mereka, dan bapa mereka pula adalah orang yang saleh. Maka Tuhanmu menghendaki supaya mereka cukup umur dan dapat mengeluarkan harta mereka yang terpendam itu sebagai satu rahmat dari Tuhanmu kepada mereka. Dan ingatlah, aku tidak melakukannya menurut fikiranku sendiri. Demikianlah penjelasan tentang maksud dan tujuan perkara-perkara yang engkau tidak dapat bersabar mengenainya. Baik kawan-kawan sekalian, ada pun takwilan yang ketiga, iaitu dinding. Dinding ini yang aku baiki ini, wahai Musa, dia dimiliki oleh dua orang anak yatim yang kecil di sebuah kampung di Antakiyah. Di bawah dinding ini pula adanya kanzun, ada harta dia, yakni malun jasimun madfun. Ada harta yang dikebumikan, ia disimpan. Dan ke ayahnya pula seorang ayah, wahwal Abu Sabi' rajulan salihan, dia seorang ayah yang baik, yang saleh. Maka Allah Subhanahu wa taala nak kekalkan harta itu. Allah Subhanahu wa taala nak kekalkan akan harta itu, harta yang telah pun ditimbus oleh ayah, datuk nenek moyang mereka, untuk maslahat kehidupan anak-anak yatim ini. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan aku supaya membetulkan akan dinding ini. Karena kalau dinding ini jatuh dengan sendirinya, harta ini akan terdedah. Maka Tuhan nak harta ini sampai kepada dua orang budak ini, maka aku perbetullah akan dinding ini. Kawan-kawan sekalian, dinding ini di bawahnya ada harta milik anak yatim. Siapa dia anak yatim ni kawan-kawan? Anak yatim ini, al-yatim man la aballahu wa lam yablugh, orang yang tidak ada ayah dan dia belum baligh, maka ini adalah anak yatim. Anak yatim ni kita kena belajar. Harta anak yatim tak boleh kita belanjakan dengan sewenang-wenangnya. Tak boleh. Kita kena belanja dengan baik, dengan cara yang baik. Kalau kita belanja cara tak betul, kita akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Mana-mana orang yang makan harta anak yatim dengan cara tak betul, zulman, innama ya'kuluna fi butunihim nara, sanya mereka itu makan dalam perut mereka itu api neraka, wa sayaslawna sa'ira, dan mereka juga akan dibakar dalam neraka sa'ir. Kalau kita sudah sampai umur, walaupun ayah sudah mati, tidak dinamakan anak yatim. Kalaulah bapaknya namanya yatim, pun tidak dinamakan anak yatim. Anak yatim dari segi istilah, memanglah anak kepada yatim, tapi yatim itu sudah mati dan dia pun nak mati dah sebab dia tua. Itu bukannya anak yatim. Baik. Jadi dia kata, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma. Di bawah dinding ini pula adanya harta milik kedua-duanya. Ada harta, tuan-tuan sekalian, ada orang tinggal harta kepada anak-anak yatim ini. Tok nenek moyang dia tinggal harta kepada anak-anak yatim. Ada satu peruntukan, tuan-tuan, hak ni tuan-tuan boleh ambil iktibar, ya. Dia panggil satu peruntukan namanya wasiat wajibah. Ni istilah baru, mungkin tuan-tuan tak dengar belah mana. Wasiat wajibah ni gini. Tuan-tuan, misalnya ini ayah dah, ayah. Kemudian bawah dia ni ada anak 1, 2, 3, 4, 5 ni. Kalau ayah ni mati, harta diwarisi oleh 1, 2, 3, 4, 5 ni. Tiba-tiba hak nombor 5 ni dia mati sebelum daripada ayah. Mati belum pada ayah, maka dia jadilah nombor 5 ni tolak saka. Dia tak boleh terima saka tu. Sebab apa? Sebab dia ni mati belum pada ayah dia. Tak lama ayah dia mati.
Bila ayah dia mati, anak-anak nak bagilah saka. Bila anak-anak nak bagi saka, dia boleh minta anak cucu ni, cucu yang miskin ini, dia boleh minta dengan mahkamah untuk menikmati harta itu, harta mula tok dia ni. Walaupun pak saudara dia ada, dia mahkamah boleh pertimbangkan di bawah peruntukan wasiat wajibah. Nah, ini ada fatwa dalam negeri kita Kelantan, ini boleh dipertimbangkan atas pertimbangan daripada pihak mahkamah, ya. Jadi tuan-tuan semua, masalah harta ni kita kena merah baik-baik. Katakanlah adik-beradik kita ni mati tadi, sepatutnya pak-pak saudara ni, apabila dia nak bagi saka peninggalan gemula ayah dia ni, raikanlah sedikit pada anak saudara dia yang ayahnya sudah mati sebelum daripada ayah tok mereka ni. Raikanlah, sepatutnya raikanlah. Tapi tuan-tuan, bak harta ni walaupun pak saudara tu kaya, jangan rai kepada anak saudara ni. Moga harta semua orang nak. Jak kecil lagi kita nak harta. Budak kecil wicok kelak cerita semula dia wi ke dak. Lagu itulah manusia dengan harta sahabat semua. Jadi anak yatim ini di bawahnya ada harta, ya. Jadi ayah dia pula orang juruh. Maka aku baki untuk aku pertahankan akan harta itu supaya tidak diambil oleh orang lain. Ini satu rahmat daripada Tuhan kita kepada anak-anak yatim ini. Wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Ini aku buat ini bukan hanya dengan perbuatan fikiran aku sendiri. Aku buat ni wahai Musa bukanlah dengan perbuatan aku sendiri, tetapi ini semua perbuatan daripada Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada aku. Dia tu ajar kepada aku suruh buat, maka aku pun buatlah. Zalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Inilah dia takwilan kepada perkara-perkara yang kau tidak dapat bersabar mengenainya wahai Musa. Oleh yang demikian sahabat sekalian, Nabi kita kata rahmatullahi alaina wa ala Musa lau labitha. Nabi kata Allah Ta'ala merahmati kepada kita dan kepada saudara kita Nabi Allah Musa alaihi salam, lau labitha ma'a sahibihi la absara al-ajab. Kalaulah Nabi Musa bersabar duduk bersama dengan Nabi Khidir alaihi salam ini, maka tuan-tuan sekalian kita boleh melihat keajaiban-keajaiban yang banyak. Itulah tuan-tuan sekalian orang panggil takwilan kepada peristiwa ini. Mudah-mudahan kita boleh ambil pelajaran bahawasanya kalau kita nak belajar mencari ilmu, perkara perlu kena ada kita ialah kita kena bersabar. Sabar segala-gala. Kalau cikgu baki apa kita sabar, tasabbar ala murril jafa min muallimin. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala pesan, dia kata apa dia? Tasabbar ala murril jafa min muallimin. Sabarlah kamu di atas kekerasan dan backing seorang cikgu. Cikgu hak backing itulah yang berjaya membentuk kita menjadi anak-anak yang baik, insan-insan yang baik. Jadi kawan-kawan sekalian, sabarlah punca kepada segala-galanya. InsyaAllah malam besok sambung lagi dalam bab qissatu Dzulqarnain wa Ya'juj wa Ma'juj dalam surah Al-Kahfi pada ayat 83 hingga ayat yang ke-99. InsyaAllah tuan-tuan sekalian, kita sambung lagi pertemuan kita ni pada malam besok biiznillah, dan kita sambung pada malam besok dan kita bertemu lagi pagi besok dengan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu wasiat berbunyi pagi esoknya bab sembahyang. Hari ini dah kita ulaskan bab sembahyang dan esok sambung lagi dengan bab sembahyang sunat. Mudah-mudahan kita masuk pesanan yang berikutnya bersama saya pagi besok Ustaz Saibun Ismail pada jam 6.45 pagi insya-Allah selama setengah jam, dan malam besok dengan tafsir surah Al-Kahfi pada ayat yang ke-83. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada semua yang menonton. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma barik lana fi auladina wa la tadurruhum waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.